Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan unit 7.2 daya dalam bab 7 daya dan gerakan. Dalam bab ini pelajar akan mengetahui tentang cara mentahkikkan persamaan F sama dengan MA. Seterusnya akan belajar tentang contoh-contoh daya seimbang dan situasi yang melibatkan paduan daya dalam lift, takal dan juga satah condong. Yang pertama, mari kita lihat cara untuk mentahkikkan persamaan F sama dengan MA. Pecutan sesuatu objek bertambah apabila daya dikenakan bertambah, iaitu pecutan dikatakan berkadar terus dengan daya apabila jisim dimalakkan, manakala pecutan didapati berkurang apabila jisim bertambah, ataupun pecutan sesuatu objek berkadar songsang dengan jisim apabila daya yang dikenakan adalah malar. Jadi, apabila kedua-dua formula ini digabungkan, kita akan dapat satu persamaan F sama dengan MA dengan K sebagai satu nilai pemalar. Rumus di atas boleh diringkaskan lagi dengan mentakrifkan daya sebagai 1N yang memecutkan jisim 1 kilogram dengan pecutan 1 meter per saat. Ataupun sebagai ringkasnya kita akan dapat nilai K sebagai 1. Jadi apabila nilai K sama dengan 1 digantikan dalam persamaan F sama dengan KMA, jadi kita akan dapat satu formula baru atau rumus baru di mana F sama dengan MA. F sama dengan MA ialah pernyataan matematik bagi hukum gerakan Newton kedua. Apabila daya-daya bertindak ke atas objek adalah seimbang, daya-daya itu akan membatalkan satu sama lain ataupun kita boleh katakan daya bersih sebagai sifat. Objek itu berkelakuan seperti tiada daya dikenakan terhadapnya. Mari kita lihat beberapa contoh bagi daya-daya seimbang. Yang pertama, kita akan lihat daya seimbang dalam objek yang berada di dalam keadaan pegun. Bagi objek yang berada dalam keadaan pegun akan mempunyai dua daya yang bertindak. Yang pertama adalah berat ke arah bawah dan daya tindak balas normal, iaitu R yang akan bertindak ke arah yang berlawanan. Jadi, individu ini memandangkan berada dalam keadaan pegun, maka pecutan adalah sifar, iaitu A sama dengan sifar dan F, nilai F pun akan menjadi sifar. Jadi, daya paduan bagi objek ini adalah sifar. Ataupun apabila kita menggantikan nilai ini dalam rumus daya paduan, kita akan mendapati nilai berat adalah sama dengan daya tindak balas normal bagi suatu objek yang berada di dalam keadaan pegun. Jadi, berat individu diseimbangkan oleh daya tindak balas normal dan berat dan daya tindak balas normal mempunyai magnitude yang sama tetapi berlainan arah bagi objek yang berada di dalam keadaan pegun. Seterusnya, mari kita lihat daya-daya seimbang bagi objek dalam keadaan bergerak dengan hal laju malar.
Contohnya, mari kita lihat daya-daya yang bertindak pada kereta ini. Yang pertama, akan terdapat rintangan udara G, daya tujahan T, daya tindak balas normal R, dan juga nilai berat. Daya berat W, dan dalam masa yang dalam sama akan terdapat daya geseran Fg yang akan bertindak pada objek ini. Disebabkan oleh halaju kereta adalah malar, maka nilai pecutan juga akan menjadi sifar. Jadi nilai F adalah sifar juga. Jadi, dan kalau kita lihat ya, bagi daya mengufuk, bagi daya mengufuk, nilai A sama dengan sifar, daya paduan pun adalah sifar. Ataupun apabila kita menjumlahkan nilai daya yang bertindak bagi daya mengufuk, iaitu nilai T tolak G tolak Fg akan menjadi sifar. Ataupun secara ringkasnya kita boleh tulis sebagai T sama nilai T merupakan hasil tambah nilai daya rintangan udara dengan daya geseran. Jadi, tujahan kehadapan dibekalkan oleh enjin kereta dalam objek ini diseimbangkan oleh daya geseran pada tayar dan juga rintangan udara yang kita boleh simpulkan melalui persamaan yang kita perolehi. Seterusnya, bagi daya menegak, iaitu yang melibatkan daya tindak balas normal dan berat W, seperti individu pegun, W sama dengan R, jadi berat kereta diseimbangkan oleh daya tindak balas normal daripada jalan. Sekarang, kita akan lihat situasi yang melibatkan paduan daya dalam lift. Yang pertama, kita akan lihat untuk lift yang berada dalam keadaan pegun ataupun bergerak ke atas atau ke bawah dengan laju seragam. Bagi situasi ini, daya paduan adalah sifar. Jadi, nilai perbezaan di antara berat dengan daya tindak balas normal adalah sifar. Ataupun boleh diringkaskan sebagai nilai berat sama dengan daya tindak balas normal iaitu R. Jadi ini menunjukkan bacaan skala penimbang berat ialah berat yang sebenar. Seterusnya, kita akan lihat untuk lift yang bergerak ke atas dengan pecutan A meter per saat per saat. Bagi situasi ini, nilai tindak balas normal R adalah lebih besar daripada berat. Jadi, hasil perbezaan di antara nilai R dan W adalah F memandangkan lift bergerak dengan pecutan. Ataupun kita boleh tulis sebagai nilai R1 tolak mg sama dengan ma. Dan kita akan mendapat satu persamaan untuk lift bergerak ke atas dengan pecutan A meter per saat iaitu MA tambah mg. Jadi, bacaan skala penimbang berat akan meningkat sebanyak MA sekiranya lift bergerak ke atas dengan pecutan A meter per saat per saat. Seterusnya, kita lihat untuk bagi situasi lift bergerak ke bawah dengan pecutan A meter per saat pula. Bagi situasi ini, nilai R adalah lebih kecil daripada W. Iaitu hasil perbezaannya kita akan dapat satu persamaan iaitu R2 sama dengan mg tolak ma.
di mana ianya menunjukkan bacaan skala penimbang berat akan berkurang sebanyak MA sekiranya lift bergerak ke bawah dengan pecutan A meter per saat per saat. Jadi di sini untuk lift dalam keadaan pegun ataupun bergerak ke atas atau ke bawah dengan laju seragam, nilai W sama dengan R. Bagi lift bergerak ke atas dengan pecutan A meter per saat, nilai R adalah merupakan nilai hasil tambah W dengan F. Dan sekiranya lift bergerak ke bawah dengan pecutan pula, persamaan yang kita dapat adalah R2 sama dengan nilai berat tolak dengan nilai F. Seterusnya, mari kita lihat contoh soalan melibatkan paduan daya dalam lift. Rajah menunjukkan sebuah kotak berjisim 1.6 kg digantungkan dengan neraca spring yang terikat pada shieling sebuah lift. Soalan dikendaki pelajar mencari berapakah bacaan neraca itu jika A, lift itu dalam keadaan pegun. Jadi, sekiranya lift dalam keadaan pegun, maka pecutan adalah sifar, iaitu A sama dengan kosong ataupun daya bersih adalah sifar. Jadi, kita boleh membuat kesimpulan di mana nilai T adalah sama dengan berat. Jadi, dengan menggantikan nilai M, iaitu jisim sebagai 1.6 dan mendarab nilai daya graviti 10, kita boleh tentukan nilai bacaan neraca dalam keadaan pegun, lift yang berada dalam keadaan pegun adalah 16 Newton. Seterusnya, situasi bacaan neraca untuk lift yang bergerak ke atas dengan pecutan 2 meter per saat pula. Bagi situasi ini pula, nilai T adalah lebih besar daripada nilai berat sekiranya lift bergerak ke atas dengan pecutan. Jadi, kita akan dapat hubungan iaitu T sama dengan MA tambah MG di mana sekiranya kita menggantikan nilai M, A dan G, nilai bacaan neraca adalah 19.2 Newton. Seterusnya, kita lihat situasi yang ketiga pula di mana lift itu bergerak ke bawah dengan pecutan 3 meter per saat pula. Jadi, untuk lift yang bergerak ke bawah pula, nilai T adalah lebih kecil daripada nilai mg. Jadi, dengan menggunakan hubungan T sama dengan mg tolak ma, kita boleh menentukan nilai bacaan neraca untuk lift bergerak ke bawah di mana nilainya adalah lebih rendah daripada yang sebenar iaitu 11.2 Newton. Contoh kedua pula, rajah menunjukkan individu yang berjisim 60 kg berada di dalam sebuah lift. Kira berat individu itu sekiranya lift itu dalam keadaan pegun. Jadi, untuk lift dalam keadaan pegun, nilai R adalah sama dengan mg. Jadi, dengan menggantikan jisim dengan daya graviti, kita boleh menghitung berat individu tersebut iaitu 600 Newton. Seterusnya, bagaimana pula berat individu sekiranya lift itu memecut 0.4 meter per saat ke atas pula. Jadi, untuk situasi ini, nilai R adalah lebih besar daripada berat. Jadi, hubungannya merupakan R sama dengan MA tambah MG. Jadi, dengan menggantikan nilai M, A dan G, kita boleh menghitung berat individu sekiranya lift itu memecut ke atas, iaitu bersamaan dengan 624 Newton. Seterusnya, mari kita lihat sekiranya lift itu memecut ke bawah pula. Sekiranya lift memecut ke bawah, nilai R adalah lebih kecil daripada nilai berat. Jadi, kita akan mendapat hubungan R sama dengan mg tolak ma.
Jadi berat individu tersebut adalah 576 Newton sekiranya lift itu memecut ke bawah. Sekarang kita akan lihat situasi melibatkan paduan daya dalam takal pula. Takal tanpa geseran berfungsi untuk menukar arah suatu daya dan tegangan tali T terhasil apabila hujung benang atau tali ditarik. Magnitud tegangan tali adalah sama bagi keseluruhan tali. Dan kita akan lihat 3 situasi yang berbeza yang menunjukkan nilai tegangan yang berbeza bagi takal. Mari kita lihat situasi yang pertama di mana satu daya menarik satu jisim melalui satu takal dalam keadaan pegon atau halaju malar. Jadi istilah ini sangat penting, pegon atau halaju malar. Jadi kalau kita lihat takal ini mempunyai berat W dan menggunakan daya F untuk menarik tali. Dan ianya akan mempunyai nilai tegangan T. Jadi dalam keadaan pegon atau halaju malar, pecutan adalah sifar, iaitu daya bersih adalah sifar. Ataupun kita boleh ringkaskan di mana nilai tegangan tali adalah sama dengan berat mg sekiranya satu daya menarik satu jisim melalui satu takal dalam keadaan pegon atau halaju malar. Mari kita lihat situasi yang kedua pula di mana satu daya menarik satu jisim melalui satu takal dengan pecutan yang bertambah pula. Situasi ini berbeza di mana pecutan bertambah. Jadi nilai tegangan adalah lebih besar daripada berat ataupun kita boleh mendapatkan satu persamaan nilai tegangan di mana MA tambah MG. Seterusnya kita lihat situasi yang ketiga iaitu untuk satu takal dengan dua jisim pula. Dan kita untuk situasi ini kita katakan nilai M1 adalah lebih besar daripada untuk M2. Jadi di M1 nilai tegangan adalah lebih kecil daripada berat kerana pemberat ini akan turun ke bawah. Jadi kita boleh dapatkan hubungan untuk nilai tegangan tali adalah sama dengan mg tolak ma. Manakala di M2 pula, berat ini akan naik ke atas. Jadi ini menunjukkan nilai tegangan adalah lebih besar daripada nilai berat. Jadi hubungan yang kita boleh dapat adalah T sama dengan M2A tambah M2G di M2. Jadi kita boleh lihat di sini ada 3 hubungan untuk keadaan pegon atau halaju malar, nilai tegangan tali sama dengan mg dan sekiranya satu daya menarik dengan pecutan bertambah, nilai tegangan tali adalah sama dengan MA tambah MG, manakala satu takal dengan dua jisim, sekiranya jisim adalah lebih besar, hubungannya adalah MG tolak MA, dan bagi jisim yang kecil pula, MA tambah MG. Seterusnya, kita akan lihat contoh soalan melibatkan paduan daya dalam takal. Seorang budak lelaki sedang menarik baldi berisi pasir. Jisim baldi itu bersama pasir ialah 3 kilogram. Soalan dikehendaki mencari tegangan tali jika baldi itu pegon dan bergerak ke atas dengan halaju malar. Jadi, tidak kira sama ada baldi dalam keadaan pegon atau bergerak ke atas dengan halaju malar, pecutan adalah sentiasa sifar. Jadi dengan menggunakan hubungan T sama dengan mg, kita boleh mencari nilai tegangan tali, iaitu sama dengan
nilai berat 30 Newton. Soalan kedua pula, seorang budak lelaki sedang menarik baldi berisi pasir ke atas dengan pecutan. Jadi, soalan ini takal dengan mempunyai pecutan 2 meter per saat per saat. Soalan dikehendaki mencari daya F yang bertindak. Jadi, untuk baldi berisi pasir yang bergerak ke atas, kita perlulah menggunakan hubungan T sama dengan MA tambah MG. Dengan menggantikan nilai M, A dan G, kita boleh menentukan nilai daya yang bertindak iaitu 36 Newton. Seterusnya, contoh yang ketiga, rajah menunjukkan dua beban 5 kilogram dan 3 kilogram disambungkan pada hujung-hujung satu tali tidak kenyal pada sebuah takal yang licin. Cari A, pecutan dan tegangan tali T yang dialami oleh jisim 3 kilogram apabila jisim 5 kilogram dilepaskan. Jadi, bagi beban 5 kilogram, kita boleh dengan menggunakan persamaan T sama dengan MG/MA, kita boleh mendapat persamaan yang pertama, iaitu T sama dengan 50 tolak 5A. Bagi beban 3 kilogram pula, kita perlu menambahkan nilai daya bersih dengan berat. Jadi, hubungan kedua yang akan kita perolehi adalah 3A tambah 30. Dengan menggunakan kaedah penyelesaian persamaan serentak, kita boleh tentukan nilai pecutan A, iaitu kita akan dapat nilai pecutan adalah 2.5 meter per saat. Jadi, dengan menggunakan nilai A ini, kita boleh tentukan tegangan tali yang dialami oleh jisim 3 kilogram. Itu dengan menggantikan dalam rumus T sama dengan MA tambah MG, kita boleh tentukan nilai tegangan tali iaitu 37.5 Newton. Sekarang kita akan lihat situasi melibatkan paduan daya dalam satah condong pula. Katakan pada satu catah condong diletakkan satu objek di atas landasan satah condong tersebut. Maka akan terdapat satu daya iaitu berat akan bertindak kepada objek tersebut. Jadi apabila suatu objek diletakkan pada satah condong ini, berat objek ini boleh dileraikan kepada dua, iaitu yang pertama merupakan komponen yang selari dengan satah condong, iaitu sama dengan mg sin theta, dan seterusnya komponen yang serenjang dengan satah condong yang merupakan mg cos theta. Seterusnya akan terdapat satu daya yang berserenjang dengan komponen berserenjang iaitu daya tindak balas normal dan satu lagi daya yang pada arah bertentangan dengan mg sin theta iaitu daya geseran. Jadi, untuk sesuatu objek yang diletakkan pada satah condong, ini adalah daya-daya yang akan wujud. Jadual di bawah menunjukkan paduan daya bagi objek di sebuah landasan condong yang kasar dan objek yang memecut di atas sebuah landasan condong yang licin. Mari kita lihat objek pegun di atas sebuah landasan condong yang kasar pertama dulu. Okey, di mana kalau kita lihat rajah ini, satah condong ini mempunyai sudut theta dan satu objek diletakkan pada landasan condong akan ada daya berat bertindak
iaitu W, dan berat ini akan dileraikan kepada komponen selari dan juga serenjang, dan dalam masa yang sama akan ada daya tindak balas R dan juga daya geseran. Oleh sebab kotak dalam keadaan pegun, maka daya bersih berserenjang dengan landasan adalah kosong. Yang ini ya. Jadi dengan menggunakan hubungan R tolak mg cos theta sama dengan kosong, kita boleh mendapat satu hubungan nilai tanda tindak balas R iaitu mg cos theta. Seterusnya, daya bersih selari dengan landasan juga adalah sifar. Jadi, dengan ini kita boleh tentukan nilai bagi daya geseran iaitu sama dengan mg sin theta. Jadi, bagi objek pegun di atas sebuah landasan condong yang kasar, kita boleh tentukan nilai daya tindak balas normal iaitu sama dengan mg cos theta dan daya geseran adalah mg sin theta. Seterusnya, mari kita lihat bagi objek yang memecut di atas sebuah landasan condong yang licin pula. Di mana sama juga akan mempunyai berat W, daya yang berserenjang dan juga yang selari, daya tindak balas normal, dan objek ini memecut ke bawah dengan satu pecutan. Bagi situasi ini, daya geseran adalah sifar kerana ianya merupakan sebuah landasan condong yang licin. Komponen daya mencancang dengan landasan adalah seimbang. Kalau kita lihat R dengan mg cos theta adalah seimbang, tetapi komponen daya selari dengan landasan adalah tidak seimbang kerana melibatkan satu daya yang selari ke bawah sahaja. Jadi, nilai mg sin theta apabila ditolak dengan daya geseran, kita dapat daya bersih ataupun kita boleh ringkaskan sebagai mg sin theta sama dengan MA ataupun kita akan dapat satu hubungan pecutan dengan nilai graviti dan juga sin theta iaitu ianya menunjukkan semakin besar sudut satah condong semakin tinggi pecutan. Mari kita lihat dua contoh soalan melibatkan paduan daya dalam satah condong. Soalan yang pertama, sebuah karton yang berjisim 5 kg berada dalam keadaan rehat di atas sebuah landasan condong yang kasar bersudut 15 darjah dari garis mengufuk. Jadi apabila kita melukis gambar rajah landasan condong, kita akan dapat rajah sebegini dan bagi objek yang pegun di atas sebuah landasan condong yang kasar, nilai daya geseran adalah sama dengan mg sin theta. Jadi, dengan menggantikan nilai mg dan juga nilai sudut, kita boleh tentukan nilai daya geseran yang merupakan nilai berlawanan bagi komponen selari. Seterusnya, bagi daya tindak balas normal pula, kita boleh menggunakan hubungan R sama dengan mg cos theta. Di mana daya tindak balas normal pada karton ini merupakan 48.30 Newton. Seterusnya, soalan yang kedua, rajah menunjukkan seorang budak lelaki mengenakan daya F untuk menarik sebuah kotak berjisim 2 kg ke atas satah condong yang bersudut 30 darjah. Soalan dikehendaki menghitung daya tindak balas normal R yang bertindak pada kotak. Jadi, untuk daya tindak balas normal R sama dengan mg cos theta, kita boleh menggunakan hubungan R sama dengan mg cos theta, jadi jawapannya adalah 17.32 Newton. Manakala bagi komponen berat ke arah bawah satah pula, iaitu
yang ini, ianya merupakan kita perlu gunakan hubungan mg sin theta dan kita akan dapat nilai 10 Newton. Seterusnya, soalan yang terakhir, nilai F jika kotak bergerak ke atas dengan pecutan 1 meter per saat pula. Jadi, dengan menggunakan hubungan daya bersih sama dengan F tolak, komponen selari tambah daya geseran, kita boleh tentukan nilai bagi F iaitu bersamaan dengan 15 Newton. Jadi, itu sahaja berkaitan dengan kaedah mentahkikkan persamaan F sama dengan MA, contoh daya-daya seimbang dan juga situasi yang melibatkan paduan daya dalam lift, takal dan juga satah condong. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.